Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Terima kasih karena masih setia bersama-sama kami. Baiklah, hari ini kita ingin bincangkan satu isu. Kita ingin ulaskan satu isu yang memang sering menghantui rakyat Sabah. Isu itu adalah kekurangan peluang pekerjaan. Ini bukanlah satu isu yang baru, malah ia sudah bertahun-tahun menjadi topik perbincangan hangat di kalangan rakyat Sabah. Tetapi peliknya sampai sekarang pun masalah ini masih lagi belum selesai. Jadi persoalan besar yang kita kena tanya, adakah benar Sabah kekurangan peluang pekerjaan, ataupun adakah ini sebenarnya satu isu yang lebih kompleks yang melibatkan politik, ekonomi, dan juga dasar kerajaan? Kalau Anda rakyat Sabah, atau kenallah siapa-siapa saja yang terpaksa berhijrah ke negeri lain kerana tiada pekerjaan di kampung sendiri, pastikan Anda dengar video ini sampai habis dan share video ini untuk kawan-kawan yang lain menjadi peka dengan isu ini. Baiklah, tanpa membuang masa, pernahkah kamu semua dengar yang orang kata orang Sabah ini malas bekerja? Bukan saja orang kata, tetapi pernah juga ada ahli politik senior yang mengeluarkan kenyataan begitu. Siapa? Tetapi persoalannya sekarang, adakah kenyataan mereka ini betul? Kalau kita tengok realiti di luar sana, rakyat Sabah adalah antara tenaga kerja yang paling rajin dan juga berdisiplin. Tidak percaya? Coba tengok saja di sektor pembinaan, perladangan, dan perhotelan di Semenanjung. Ramai tenaga kerja berasal dari Sabah. Bukan itu sahaja, ramai rakyat Sabah juga berjaya membina kerjaya di luar negara, termasuklah dalam sektor perkapalan, industri minyak dan gas, malah di sektor hospitality di negara-negara seperti Singapura dan juga Korea Selatan. Jadi kalau kita mau cakap ataupun kita terima pernyataan yang rakyat Sabah ini malas, kenapa mereka begitu laku di pasaran kerja luar? Coba jawab. Nah, hakikatnya masalah sebenar bukanlah sikap yang malas, tetapi kurangnya peluang pekerjaan berkualiti di Sabah sendiri. Negeri ini kaya dengan sumber asli, minyak, gas, hasil laut, industri pelancongan, tetapi ekonomi kita masih lagi jauh ketinggalan. Mengapakah rakyat Sabah masih bergelut dengan pengangguran dan gaji yang rendah? Kenapa ramai anak muda terpaksa meninggalkan keluarga dan tanah air untuk mencari rezeki di tempat lain? Apabila orang Sabah keluar bekerja, mereka tidak takut cabaran. Mereka bermula dari bawah, bekerja keras dan membuktikan kemampuan mereka. Tetapi ada satu masalah besar yang semakin meruncing, yaitu penipuan pekerjaan. Anda mungkin pernah dengar berita tentang rakyat Malaysia, termasuk ramai dari Sabah, yang menjadi mangsa sindiket pekerjaan palsu. Mereka dijanjikan gaji lumayan dan pekerjaan yang stabil, tetapi akhirnya dipaksa bekerja dalam industri penipuan dalam talian yang dikawal oleh sindiket jenayah antarabangsa. Ada yang ditahan di luar negara, dipukul, malah ada yang kehilangan nyawa. Ini bukanlah cerita rekaan, tetapi inilah realiti. Ramai pekerja Malaysia, termasuklah pekerja dari Sabah, pernah menjadi mangsa sindiket di negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos. Modus operandi mereka sangatlah mudah. Mereka menawarkan gaji yang tinggi, tiket penerbangan percuma, dan janji kehidupan yang lebih baik. Tetapi, sebaik sahaja mangsa tiba di sana, mereka akan dikurung, dipaksa bekerja secara paksa, dan jika enggan bekerja sama, mereka akan didera. Soalan yang penting, kenapa perkara ini boleh berlaku? Kenapa tiada sistem perlindungan yang kuat untuk rakyat Sabah dan Malaysia secara umumnya? Ini menunjukkan betapa perlunya kerajaan negeri dan juga persekutuan memperkukuhkan dasar perlindungan terhadap pekerja yang mencari rezeki di luar negeri.
Kerajaan boleh memainkan peranan dengan mewujudkan lebih banyak pusat pemantauan dan menyediakan latihan keselamatan kepada pekerja sebelum mereka dihantar ke luar negara. Dan di dalam konteks Sabah, satu aspek penting yang perlu diperhatikan ialah pemilihan kepimpinan dalam Kadazan Dusun Cultural Association ataupun KDCA yang akan datang. Ini bukanlah sekadar pemilihan biasa, tetapi satu peluang untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu membela kepentingan tenaga kerja Sabah. Kita tidak boleh terus memilih pemimpin yang hanya tahu berpolitik tetapi gagal menangani isu sebenar rakyat. Jika pemimpin hanya sibuk menjaga kepentingan sendiri, rakyat Sabah akan terus menjadi mangsa keadaan. Sekarang kita masuk ke perbincangan yang lebih panas dan juga mendalam. Sabah ini betul-betul tiada peluang pekerjaan ataupun sebenarnya ada pihak yang coba memonopoli ekonomi negeri ini. Coba kita pikirkan, Sabah ada minyak, ada gas, dan ada hasil laut yang sangatlah luar biasa. Tetapi kenapa rakyatnya masih lagi susah? Adakah kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang berkuasa? Dan kalau kita ingin bercakap tentang peluang pekerjaan, satu lagi isu besar ialah autonomi Sabah. Kalau Sabah diberi lebih banyak kawalan ke atas hasil bumi dan ekonominya sendiri, adakah keadaan akan menjadi lebih baik? Sekarang banyak keputusan ekonomi Sabah masih ditentukan di peringkat persekutuan. Adakah ini faktor utama kenapa Sabah terus ketinggalan dalam pembangunan? Kalau Sabah dapat menentukan sendiri bagaimana sumber aslinya digunakan, adakah ekonomi negeri ini akan berkembang dengan lebih pesat? Satu lagi perkara yang kita perlu pikirkan. Adakah kita terlalu bergantung kepada sektor awam sebagai penyelesaian masalah pekerjaan? Kita selalu dengar orang kata, kerajaan perlu buka lebih banyak jawatan dalam sektor kerajaan untuk bantu rakyat Sabah. Tetapi, adakah ini satu penyelesaian jangka panjang? Sabah memerlukan lebih banyak pelaburan dalam sektor swasta, industri, dan juga teknologi. Tetapi mengapa pelabur asing kurang berminat untuk melabur di Sabah? Adakah ini disebabkan masalah birokrasi, ketidaktelusan dalam pentadbiran, ataupun faktor lain yang mungkin kita tidak nampak? Kita juga tidak boleh lari daripada persoalan politik di dalam isu ini. Adakah Sabah selama ini hanya menjadi penyumbang hasil kepada kerajaan pusat tanpa mendapat pulangan yang setimpal? Sejak sekian lama, Sabah telah menyumbang kepada ekonomi negara melalui hasil minyak dan juga gasnya. Tetapi jika kita bandingkan dengan negeri-negeri lain, tahap pembangunan Sabah masih lagi jauh ketinggalan. Jalan raya Sabah masih banyak yang berlubang, kemudahan asas masih banyak yang tidak sempurna, dan kadar kemiskinan masih lagi terlalu tinggi. Jadi kita perlu tanya diri kita, sampai bilakah rakyat Sabah harus berdiam diri? Adakah kita hanya akan menerima keadaan ini sebagai takdir, ataupun kita perlu lebih lantang dalam menuntut hak kita? Rakyat Sabah tidak minta untuk diberi duit percuma ataupun layanan yang istimewa, tetapi kami hanya mahukan peluang yang adil untuk bekerja, membina masa depan, dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarga kami. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah Sabah benar-benar kekurangan peluang pekerjaan atau ini sebenarnya satu masalah yang dicipta oleh sistem ekonomi dan politik yang tidak adil? Adakah rakyat Sabah perlu lebih bersuara dalam menuntut hak mereka? Atau adakah kita akan terus menerima keadaan ini tanpa melakukan apa-apa? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda semua di ruangan komen di bawah karena kami ingin mendengar pendapat Anda tentang isu ini. Kalau Anda setuju dengan perbincangan ini, tekan butang like. Dan kalau ingin lebih banyak kupasan-kupasan isu-isu yang panas, subscribe ke channel ini. Dan jangan juga lupa untuk share kepada kawan-kawan Anda supaya mereka peka
terhadap isu-isu semasa yang mungkin penting untuk mereka tahu. Sebab apa? Sebab isu ini bukan sekadar perbincangan yang kosong. Ini adalah tentang masa depan kita, tentang hak kita, dan tentang negeri yang kita cintai. Kalau kita tidak bersuara, siapa lagi yang akan bersuara untuk kita? Jangan biarkan isu ini berlalu begitu saja. Macam yang saya sudah cakap tadi, tolonglah kongsikan video ini dengan kawan-kawan Anda, sebarkan kesadaran dan bersama-sama kita desak perubahan. Baiklah, sampai itu saja video untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Terima kasih semua.